Saya nak kisahkan satu cerita. Menarik cerita ni. Ada seorang pakcik ni, anak-anak semua berjaya. Anak semua pandai-pandai. Setiap bulan banyak dapat duit. Anak nak tanya, ayah pakailah duit tu ya. Tak apalah. Ayah makan pun satu mangkuk pun tak habis makan dengan mak kau makan kongsi sama-sama. Mana orang tu nak makan sangat? Ayah ni tak ada selera makan. Ayah bank in kan duit kau semua. Kan? Ayah bank in. Ayah pakailah ya. Ayah bank in buat apa ya? Kalau aku nak pakai, aku pakailah. Aku bank in kan duit. Duit kau semua aku dah bank in kan. Aku masuk dalam akaun aku. Bapak dia meninggal. Cerita menarik ni. Saya cerita sikit je. Nanti panjang cerita nanti. Kelas online hari Sabtu. Kan? Kelas kita. Kelas bulan 9. Kan? Apa dia buat? Bila meninggal, anak-anak semua dah uruskan mak bapak dia meninggal pam. Kan? Sampaikanlah pada faraid. Cek akaun kosong. Cek akaun kosong. Bapak kata, kau dengar tak? Ya, aku dengar. Ayah kata di bank in. Tapi itulah silap kita. Bank apa? Aku dah cek semua bank dah. Nama ayah tak ada. Yang ada ni BSN. Yang ada pun RM10. Engkau? RM10. Aku rasa bersalah lah. Kita bagi bapak semua nasi yang bagi berapa? Aku rasa ayah dapat ni dalam nak dekat 3-4 ribu ni sebulan. Mana pergi duit tu? Ayah kata ayah bank in. Mana pergi? BSN aku cek RM10. Ni kat bank ni. Anak-anak tu bukan nak duit. Tapi faraid nak kena tahu semua benda. Pening kepala anak-anak fikir. Ada seorang anak alim. Satu, penting ada anak yang kau lahirkan hafiz, belajar kitab. Nampak? Dia tahu cara nak selesaikan masalah. Takkan kau lahirkan anak yang pandai semua, tak ada seorang pun agama. Anak agama, lahirkan seorang hafiz. Ada anak hantar madrasah saya, belajar hafiz. Kan? Belajar hafiz ni jadi apa? Alhamdulillah. Ada orang tanya saya, jadi kalau belajar hafiz jadi apa? Dia jadi tazan, tuan-tuan. Pakai cawat duduk kat damutan. Dia kata, wow! Itu semua budak hafiz tu, damutan. Kan? Budak hafiz memang itulah kerja dia. Sapu longkang, sapu sampah tepi jalan. Budak hafiz mana ada tempat. Orang bodoh semua budak hafiz. Kan? Orang miskin semua budak hafiz. Nampak tak mana tempat? Kan? Mengempat je dia. Nampak tak? Yang gila tepi jalan semua budak hafiz. Yang lain semua baik. Yang pergi sekolah semua bagus, budak hafiz dia teruk. Kan? Anak yang belajar agama ni buat amalan. Dia rasa tak silap hati. Kan? Taklah sampai terfikir ada adik-adik ambil duit sebab tak ada pun duit keluar masuk, tak ada. Maknanya ayah tak mana masukkan duit. Walaupun sesen pun. Dia buat amal. Dia mimpi. Dia nampak jenazah bapak dia dikelilingi oleh orang pakai baju putih, pakai serban. Jadi dia taksir, ni budak hafiz ni. Ni mesti budak hafiz. Maka dia pergi cari pusat-pusat tahfiz dekat-dekat dengan rumah dia. Dekat tak dekat kilometer juga. Dia pergi cari satu-satu. Dia dengar benda yang menakutkan dia. Apa dia? Bapak dia beri sumbangan, bukan menakutkan, memeranjatkan dia. Bapak dia rupanya beri sumbangan setiap bulan kat madrasah. Kemudian ustaz tu kata, bukan madrasah kita je, kat ujung sana pun dapat. Pergi ujung sana dia kata, rumah anak yatim kat bandar tu pun dapat. Bapak aku bagi. Baru panggil adik-beradik. Masa tu juga call, ujung minggu kita jumpa semua adik-beradik. Kumpul semua adik-beradik, bagi tahu. Menangis ada anak-anak. Bapak kita bank in ke akhirat dia, bukan bank in untuk dunia dia. Yang dia masukkan bank in tu, naik bulu rumah saya ni, dia bank in untuk akhirat dia, bukan dia bank in untuk dunia dia. Dia bank in untuk akhirat dia. Dia hantar duit kita ni, anak kita adik-beradik ni. Ayah ambil 1 sen pun tak ambil. Engkau tahu tak, aku kira balik kan, madrasah ni dapat berapa, madrasah ni dapat berapa. Ini kita tak tahu, yang tak tahu kan. Ayah kita bank in ke akhirat dia. Menangis adik-beradik, menangis semua. Yang isteri pun tak tahu langsung, tak tahu. Biasanya isteri terperanjat dapat madu, senyap-senyap. Yang ini dapat tahu betapa suami itu, dia sedekah kat madrasah. Dia sebut, dia kata, ni saya sedekah atas nama isteri saya, ni saya sedekah atas nama mak bapak saya. Dia bank in untuk akhirat. Tolong ingat kat kepala otak kita semua. Sudahkah anda bank in ke akhirat? Sekejap lagi aku cek akaun aku, akaun madrasah aku, nak tengok. Sudahkah anda bank in untuk akhirat anda? Tulis. Nak tengok tulis tak? Ada orang tulis tak? Ada orang tulis. Ada berani tulis tak? Kan? Bank in ke akhirat. Nampak tak? Holyong Bank untuk dunia, CIMB dunia, Maybank dunia, BSN
dunia. Sudahkah kamu masukkan ke ASA, ISA, penjara? ASA, amanah saham akhirat. ASA, sudahkah anda bank in ke SA anda? Bank in ke akhirat, bank in ke akhirat. Nampak tak? Subhanallah, berapa ramai orang bank in ke akhirat? Yang dibelanja tu cuma dunia. Berapa banyak orang bank in untuk akhirat dia? Dia hantar ke madrasah setiap bulan RM50. Ya Allah, Engkau muliakan, Engkau murahkan rezeki, Engkau sihatkan. Ya Allah, Engkau jauhkan mereka daripada segala malapetaka musibah. Mereka-mereka yang setiap bulan bersedekah untuk jalan kebaikan. Terutamanya semua follower saya yang bersedekah tak pernah berhenti setiap bulan, tak pernah miss. RM2, RM2, RM2. Ada RM50, ada RM10, ada yang masukkan RM100. Tak kisah berapa pun nilainya. Mudah-mudahan anda termasuk dalam golongan orang-orang yang sedikit mereka yang tahu bersyukur. Dibawa duit tu, bawa ke akhirat. Bukan bawa duit tu masuk dalam kubur. Jangan pula buat cerita bodoh. Panggil pula pemegang amanah. Dia kata, okey, duit ni dalam 13 juta. Ayah kau dah pesan, duit ni nak diguna di akhirat. Jadi kena bungkus buat baik. Masuk dalam kain kapan untuk dia bawa bersama. Bukan, jangan ada amalan macam tu. Itu bukan gila. Itu tambah babi kat depan. Gila babi namanya. Nampak? Mungkin itu boleh berlaku. Nampak tak? Sebab terlalu gairah, terlalu taksub dengan kekayaan dunia. Takut duit aku nanti orang lain dapat. Maka dia dah amanahkan bawa ke kubur terus. Na'uzubillah min zalik. Kita nak masuk dalam golongan yang sedikit, yang mana tahu bersyukur, tahu nak hantar ke mana. Dan antara tempat yang boleh hantar, masjid, surau. Kalau masjid tu kau janganlah pergi. Semua orang pergi masjid yang kapit dan 400 baru tukar baru. Masjid besar tak ada orang, engkau hantar tempat ada orang. Mana? Madrasah. Yang setiap hari nak pakai duit nak masak. Setiap hari nak pakai duit nak beli beras. Setiap hari nak pakai duit nak beli ayam. Saya belum pernah lagi tengok madrasah saya lah. Saya belum pernah tengok lagi ayam beratur panjang-panjang masuk ke madrasah untuk disembelih. Pandai jalan. Tek-tek-tek. Itik jalan berduyun. Giana tek. Pergi madrasah Pak Riz. Buat apa? Nak jadi makanan mingguan ni ha. Ni turn kita sampai, kita datang lah. Tak ada pula aku nampak macam tu. Nampak tak ayam jalan lenggok jalan dalam 30 ekor. Masuk madrasah Pak Riz. Giana tu Yam. Tak ada kata Giana tu Yam. Nak ngumpat. Nak pergi rumah tek. Ayam nak pergi rumah itik. Giana tu Yam. Nak pergi mambeng. Oh, rumah kambing. Nak pergi mana tu Yam? Nak pergi mambu. Ingatkan ibu dia rupa lembu. Faham ke faham? Jadi anda yang kena hantar. Mana itik boleh jalan sendiri? Pergi madrasah. Pandai pula itik tu pergi madrasah. Pergi mana yatim? Dia lah nak yatim. Dia pergi mana yatim pula? Giana tu tek. Pergi mana yatim? Kita pun dah yatim. Mak kita semalam dah kena sembelih. Kita tinggal nak yatim seorang ni ha. Jadi kita nak membawa diri ke rumah yatim. Tak ada kan? Kamu kena hantar. Faham ke faham? Kan? Ini adalah tabungan akhirat kita. Nanti jenguklah Pak Riz punya akaun. Bukan aku punya akaun pribadi, akaun madrasah dan juga madrasah-madrasah lain. Bantulah kan. Kalau ada madrasah depan rumah, madrasah Pak Riz tu jauh, hantarlah madrasah kat depan rumah tu. Bantu dia dulu. Bantu dia. Ada banyak madrasah susah. Ada banyak madrasah susah. Tak semua madrasah senang. Nampak tak? Ada banyak madrasah susah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang hari tu PKP, sebagian besar ustaz-ustaz tak dapat gaji pun, 1 sen pun tak dapat gaji. Sebab madrasah tak boleh berfungsi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi